Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Telah bersedia hari ini untuk pembelajaran bahasa Melayu? Okey, baik. Semoga anda semua hari ini sihat untuk meneruskan pembelajaran. Hari ini kita akan fokuskan kepada novel meniti impian di bawah bahagian atau subtopik gaya bahasa. Okey, semoga anda dapat menumpukan perhatian untuk pembelajaran hari ini. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa itu dikenali sebagai cara penggunaan bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam sesebuah karya. Gaya bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pemikiran atau pandangan terhadap persoalan yang dikemukakan dalam karya tersebut. Seterusnya, jenis-jenis gaya bahasa. Kita pergi kepada aliterasi dan asonansi. Aliterasi dan asonansi mempunyai sifat yang sama, iaitu perulangan bunyi huruf. Aliterasi, perulangan bunyi huruf konsonan, iaitu selain daripada huruf vokal. Contoh, derup, derap, bunyi dari denai. Perulangan bunyi huruf konsonan D. Asonansi ialah perulangan bunyi huruf vokal. Huruf vokal iaitu A, E, I, O dan U. Sebagai contoh, baik sedikit tetapi berjimat. Perulangan yang berlaku pada huruf I. Baik, seterusnya kita pergi kepada anafora, epifora, responsi dan repetisi. Anafora, epifora, responsi dan repetisi mempunyai sifat yang sama, iaitu melibatkan perulangan sesuatu kata atau frasa. Cuma kedudukan sahaja yang berbeza. Kita pergi kepada anafora. Perulangan sesuatu kata atau frasa pada permulaan baris dan berturut-turut. Contohnya, pergilah kedukaan, pergilah kesedihan. Pada baris yang berturut-turut dan pergilah berada di permulaan baris. Okey, seterusnya kita pergi kepada epifora. Epifora, perulangan sesuatu kata atau frasa pada akhir baris dan berturut-turut juga. Contoh, maafkan kami wahai ibuku, janji ini kukotakan. Perulangan berlaku pada kata ibuku yang berada di akhir baris dan berturut-turut di antara dua baris. Okey, seterusnya, responsi, perulangan sesuatu kata atau frasa pada pertengahan baris dan berturut-turut. Contoh, keriangan kian terputus, keriangan kian terhapus, yang melibatkan perkataan kian yang berada di pertengahan baris dan berturut-turut. Okey, akhir sekali, repetisi. Repetisi perulangan kata atau frasa di dalam karya. Contoh, kita mudah lupa. Yang ini diulang dalam baris atau rangkap yang berlainan, tidak secara berturut-turut. Baik, kita fokus pula kepada rima, diksi dan inversi. Apa itu rima? Rima ialah keselarasan atau persamaan bunyi pada kata atau suku kata terakhir dalam sesuatu ayat atau baris. Terdiri daripada rima awal, rima akhir. Contoh, biar aku berdiri menunggu sesuatu yang tak pasti. Rimanya pada I yang mempunyai keselarasan dan persamaan pada akhir baris. Kita pergi kepada diksi. Diksi pemilihan kata-kata dalam sesebuah karya untuk menghidupkan peristiwa dan watak. Sebagai contoh, istilah Arab, Assalamualaikum. Dan contoh lain antaranya ialah istilah saintifik, istilah Inggeris dan pelbagai lagi. Kita pergi kepada inversi. Inversi iaitu pembalikan susunan kata dalam ayat. Contoh, semalam aku keresahan. Sepatutnya aku keresahan semalam. Baik.
Terus kepada hyperbola, metafora dan personifikasi. Apa itu hyperbola? Iaitu ungkapan atau kiasan yang berlebih-lebihan daripada maksud sebenar. Contohnya, kemarahan meletupkan gunung. Metafora, pemakaian kata-kata yang menyatakan maksud lain daripada makna sebenar. Metafora ini wujud melalui gabungan konkret dan abstrak. Contoh, kota terpenjara, hati mewangi. Yang ini kota sebagai konkret, terpenjara sebagai abstrak. Personifikasi. Personifikasi ialah pemberian sifat manusia kepada benda tidak bernyawa. Contoh, jiwaku melonjak keriangan. Angin bernyanyi riang. Bernyanyi adalah sifat kepada manusia tetapi diberikan kepada riang, iaitu riang tidak bernyawa. Akhir sekali, kita fokuskan kepada simili dan singkup. Apa itu simili? Simili ialah pemakaian kata-kata yang perumpamaan secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan. Biasanya, simili menggunakan perkataan seperti umpama, bagai, ibarat dan lain-lain. Contoh, bagai kera dapat bunga. Singkup. Singkup ialah pemendekan sesuatu kata dengan menggugurkan satu atau lebih huruf. Contohnya tak yang berasal daripada perkataan tidak, saja yang berasal daripada perkataan sahaja. Okey, baik. Kita seterusnya ke latihan pengukuhan. Okey, soalan yang pertama. Cita-cita ini juga boleh membenihkan kejayaan dalam hidup. Jadi, cuba anak-anak lihat apa kunci kata kunci yang kita boleh rujuk di dalam soalan ini. Okey, yang pertama adalah membenihkan. Yang kedua adalah kejayaan. Apa sifat yang berlaku dalam soalan ini? Membenihkan ini adalah sifat kepada manusia. Kejayaan ini adalah benda bukan hidup. Jadi apa yang berlaku? Apa jawapannya untuk soalan ini adalah personifikasi, iaitu memberikan sifat benda hidup kepada benda tidak hidup ataupun benda bukan hidup. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, baik. Yang pertama adalah kuntum. Yang kedua adalah kegembiraan. Kuntum. Kuntum ini adalah kuntum bunga, ya, kuntum bunga. Dia adalah bersifat apa? Bersifat konkret, dan yang ini adalah bersifat abstrak. Jadi konkret dan abstrak berjumpa menghasilkan kepada metafora. Okey, itu jawapannya adalah metafora. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang ketiga. Cabaranku itu bagai api membakar semangat aku untuk belajar lebih bersungguh-sungguh. Apa perkataan yang awak nampak di sini yang membolehkan dia diklasifikasikan di dalam jenis-jenis gaya bahasa? Apa yang saya nampak adalah bagai. Bagai. Apabila kita menerima bagai, umpama, seperti, ini dalam kategori simile. Ya, okey. Kat sini adalah jawapannya simile. Ya, okey. Yang atas ni tadi apa dia? Ingat lagi tak? Abstrak dan konkret. Ya, iaitu metafora. Dan di atas tadi ialah membenihkan kejayaan. Sifat benda hidup diberikan kepada benda bukan hidup. Dinamakan sebagai personifikasi. Okey, saya tinggalkan awak lebihan soalan ini untuk awak kaji.
apakah jenis gaya bahasa yang terdapat di dalam soalan tersebut. Dan kita berjumpa lagi di kelas akan datang. Semoga anda semua telah memperoleh Okey, semoga anda semua memperoleh manfaat terhadap ilmu yang awak pelajari hari ini, terhadap ilmu yang saya telah sampaikan. Terima kasih kerana meminjamkan telinga dan mata anda. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.